Bon Odori, satu perayaan daripada Jepun yang menimbulkan perbincangan yang agak panas di kalangan umat Islam di Malaysia, yakni apakah kita umat Islam dibolehkan untuk menyaksinya, menghadirinya dan turut serta menari dalam perayaan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik ini sebenarnya seperti saya katakan telah banyak yang dibahas, telah banyak yang dikupas. Saya meluangkan masa untuk mengkaji tentangnya dari pelbagai aspek dan hasil kajian saya ingin saya kongsikan dalam video ini. Cuma saya ingin mengupas isu ini dengan konteks yang lebih luas, iaitu apakah hukum bagi kita umat Islam menyaksikan, menghadiri dan turut serta perayaan-perayaan kaum musyrikin. Tidak terhad kepada Bon Odori saja, tetapi apa-apa jua perayaan-perayaan mereka, sambutan-sambutan mereka, majlis-majlis kaum musyrikin. Bagi menjawab persoalan ini, saya ingin membawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada beberapa ayat akhir daripada surah Al-Furqan, yakni surah nombor 25, mulai daripada ayat nombor 63. Di mana mulai daripada ayat 63 itu Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang ciri-ciri ibadur Rahman, yakni hamba-hambanya yang sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang ibadur Rahman itu sendiri, para ahli tafsir ada beberapa penjelasan tentang kenapa disebut tentang ibadur Rahman. Salah satu daripadanya yang saya cenderungi ialah ia merujuk kepada hamba-hamba yang sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang ibadur Rahman ini, Allah Subhanahu Wa Taala mulai ayat 63 dan seterusnya daripada surah Al-Furqan itu telah menerangkan ciri-cirinya, dan dua daripada ciri tersebut bersangkutan dengan apa yang saya nak kupas dalam video kali ini. Sama-sama kita rujuk kepada ayat nombor 72. Ayat nombor 72 di mana Allah Subhanahu taala berfirman, "Wallazina la yashhaduna zur wa iza marru bil lagwi marru kirama." Yang ini orang-orang yang ibadur Rahman tu antara cirinya ialah dua ciri dalam ayat ini, iaitu orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur, dan apabila mereka terlintas, terlintas aktiviti yang lagha, mereka meneruskan perjalanan untuk memuliakan, untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga kemuliaan diri mereka, to preserve their own dignity. Surah Al-Furqan ayat 72. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan az-zur? Az-zur ini dari sudut bahasa ialah kepalsuan ataupun falsehood, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ataupun satu kaum dengan anggapan ada kebaikan ke ada kebenaran di sebaliknya, padahal ia adalah sesuatu yang palsu apabila dinilai menurut hukum syarak. Baik, kalau kita merujuk kepada tafsir Ibnu Kathir, dikemukakan beberapa penjelasan, beberapa contoh tentang maksud az-zur itu, antaranya ialah syirik, antaranya beribadah kepada berhala. Seseorang itu beribadah kepada berhala, dia nyangka dia sedang melakukan satu ibadah, satu sembahan, padahal itu adalah kepalsuan sahaja, kerana berhala itu tidak dapat membawa apa-apa manfaat atau mudarat. Sebaliknya, berhala itu dicipta sendiri oleh manusia yang menyembahnya itu, ya. Antara lain tentang az-zur ialah berbuat dusta, fasik, kekafiran, kebatilan. Antara lain berbuat sesia dan nyanyian. Antara lain majlis kejahatan dan keburukan. Antara lain minum khamar. Dan yang menyangkut, yang bersangkutan dengan perbincangan kita kini ialah sebagaimana penafsiran yang dikemukakan oleh, saya baca ya. Saya sedang merujuk tafsir Ibnu Katsir sekarang ini di skrin laptop saya. Edisi Maktabah Syamilah tafsir bagi ayat 72 surah Al-Furqan. Di mana waqala Abul Aliyah wa Tawus wa Ibnu Sirin wa Dhahak wa Rabi' bin Anas wa ghairuhum. Berkata Abul Aliyah, Tawus, Ibnu Sirin, Dhahak, Ad-Dhahak, Rabi', mereka ini tokoh-tokoh daripada generasi salaf. Wa ghairuhum, dan selain mereka, maknanya banyak lagi,
Mereka menafsirkan az-zur di sini sebagai hiya a'yadul musyrikin. Ia adalah perayaan-perayaan kaum musyrikin. Sebab kaum musyrikin tu mereka menyambut perayaan tersebut dengan keyakinan-keyakinan sekian-sekian, padahal keyakinan-keyakinan itu tidak ada kebenaran di sebaliknya, maka ia pun termasuk dalam az-zur, yang ini kepalsuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, antara ciri-ciri ibadur rahman ialah tidak menyaksikan az-zur, di mana salah satu daripada penjelasan az-zur itu ialah perayaan-perayaan kaum musyrikin. Baik, kita sambung penjelasan Imam Ibn Katsir setelah mengemukakan tafsiran-tafsiran yang saya baca tadi. Beliau berkata, wal azharu minas siyaqi annal murada la yashhaduna az-zura ay la yahdurunahu. Okay, zahir daripada konteks ayat bahawasanya yang dikendaki, bahawasanya yang dimaksudkan dengan tidak menyaksikan az-zur ialah tidak menghadirinya. Walihaza qala ta'ala, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu taala dalam sambungan ayat 72 tu ya. Wa iza marru bil lagwi marru kiraman ay la yahduruna az-zur wa iza ittafaqa mururuhum bihi marru wa lam yatadannasu minhu bi syai'in walihaza qala marru kiraman. Okay, beliau berkata lagi, ini berdasarkan firman Allah, dan apabila mereka melintas, mereka bertembung dengan sesuatu yang lara, maka mereka melintasinya, meneruskan jalan dengan kiraman, untuk menjaga kehormatan diri. Yang ini tidak menghadiri az-zur. Dan apabila secara kebetulan bertembung dengannya, maru, mereka melintasinya untuk tidak mencemari, tidak mengotorkan diri mereka minhu bisyai'in, dengan sedikit pun. Walihaza qala marru kiraman. Okey, dan inilah daripada maksud firman Allah marru kiraman. Tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita kepada ayat 72 surah Al-Furqan, itu rangkap kedua. Wa iza marru bil lagwi marru kiraman. Dan apabila mereka bertembung, apabila mereka terlintas, bererti mereka ini, ibadur rahman, tidak akan merancang. They won't plan to attend something that is al-lagha. Al-lagha, okay? Maknanya mereka ni, ibadur rahman, tidak akan merancang, tidak akan berkehendak, tidak akan membuat perancangan untuk pergi. Dan jika mereka ni terlintas, secara tak sengaja bertembung dengan sesuatu yang lara ini, mereka meneruskannya untuk menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan agama. Okey, di sini disebut tentang lara. Lara ni perkara sia-sia. Taklah semestinya berdosa, taklah semestinya yang dilarang, tapi sekadar sia-sia saja, ibadur rahman mereka tidak akan merancang untuk menghadirinya, tidak akan merancang untuk menyaksinya. Dan kalau secara tak sengaja mereka bertembung, mereka akan meneruskan perjalanan untuk menjaga kehormatan, kemuliaan diri. Ini al-lagha, ini perkara yang sia-sia. Bagaimana pula dengan perkara yang az-zur, perkara-perkara yang palsu seperti yang kita sebut tadi kan. Nampak orang beribadah dengan berhala, nampak orang buat perkara-perkara dusta, fasik, minum khamar, dan juga perayaan kaum musyrikin. Mereka tidak akan merancang, mereka tidak akan pergi, dan kalau terlintas tengah-tengah jalan, tengah-tengah jogging ternampak, mereka meneruskannya untuk menjaga kemuliaan diri mereka, menjaga kemuliaan agama mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan ayat ke-72 surah Al-Furqan ini, sekali lagi saya ulangi bahawa ciri-ciri ibadur rahman, ciri-ciri hamba-hamba Allah yang sentiasa dirahmatinya ialah mereka tidak menyaksikan az-zur. Tengok pun tidak, apatah lagi untuk menghadirinya, apatah lagi untuk turut serta dalam az-zur tersebut. Dan kemudian mereka ni tidak akan merancang, tidak akan plan untuk menghadiri, menyaksikan sesuatu yang lara. Okey? Dan kalau mereka sedang jalan, tiba-tiba secara tak sengaja bertembung dengan perkara yang lara tu, mereka akan teruskan demi menjaga kemuliaan agama mereka, demi menjaga kemuliaan diri mereka.
Ini perkara lara. Kalau perkara azur, apatah lagi. Sudah tentu mereka lebih laju lagi. Okay, lebih laju lagi berjalan untuk meninggalkannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan ayat 72 surah Al-Furqan ini, dapat kita faham tentang apakah hukum, apakah pandangan Islam untuk kita umat Islam menghadiri, menyaksikan perayaan-perayaan kaum musyrikin yang lain. Okey, kita semua ni ingin menjadi ibadur rahman kan, hamba-hamba yang sentiasa dirahmati oleh Allah kan? Okey, sudah tentu kita akan berusaha untuk menepati ciri-ciri yang disebut daripada ayat 63 dan seterusnya daripada surah Al-Furqan. Salah satu daripadanya ataupun dua daripada ciri itu ialah tidak menyaksikan azur dan juga akan menjauhi perkara yang lara. Meskipun yang lara tu pada asalnya bukanlah bersalah, dia sekadar yang sia-sia je, tak ada manfaat, perkara sia-sia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jemput mentadabur surah Al-Furqan ini ayat 63 dan seterusnya. Di sini saya merujuk kepada ayat nombor 72. Baik, merujuk kepada perayaan. Okey, majlis sambutan kaum musyrikin ni ada beberapa perkara lanjut. Antaranya ialah bagaimana jika perayaan itu asalnya adalah perayaan keagamaan. Asalnya ada unsur-unsur syirik dalamnya. Asalnya ada unsur-unsur kurafat di dalamnya. Tapi kemudian sekarang ini macam dah mencair. Dia telah water down menjadi satu budaya masyarakat, menjadi satu sambutan biasa-biasa sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, kita menghukum satu perkara itu berdasarkan asalnya. Jika benar ia telah pun mencair menjadi sesuatu yang lain, sekadar budaya, hendaklah kita semak dan kita pastikan betul ke? Sebab apabila disebut satu majlis, katakanlah ada 100 orang. Betul ke 100 orang itu menyambut tu sekadar budaya? Mungkin 50 kerana unsur-unsur syirik tu, lagi 50 tu yang kerana budaya. Bukankah sudah bercampur aduk? Bukankah sudah ada keraguan di sini? Okey, dalam perkara ini saya teringat, saya pernah sembang dengan seorang pembantu juruterbang saya, co-pilot, tentang perayaan Tahun Baru Cina dan juga kalender Cina, di mana bagi setiap tahun ada binatang mereka tu. Tahun tikus ke, tahun ini, tahun itu kan. Dan bagi setiap binatang tu ada kepercayaan-kepercayaan mereka. Akan membawa pada perkara-perkara ini, akan membawa perkara-perkara itu, ada good lucknya, ada bad lucknya. Bila kita tanya perkara ni, kebanyakan mereka akan kata, tak, itu lama-lama dulu, dah tak percaya dah. Sekarang ini just kalender saja. Okey, jadi saya berkongsi satu pengalaman saya dalam penerbangan. Sembang-sembang dengan co-pilot saya yang berbangsa Cina. Tak silap saya nak masuk tahun tikus ke apa, adalah satu haiwan tu. So saya tanyalah, do you still believe in all these animal, the good luck, the bad luck that it brings together for that particular year? Kamu masih percaya ke kepada good luck, bad luck daripada haiwan tersebut bagi tahun ini? Normal lah Kapten, itu cerita orang-orang tua, kita sekarang orang muda, orang moden dah tak ada lah Kapten. Dia kata macam tu lah, okey lah, tak ada lah. Kemudian sembang-sembang, saya cuba masuk bab pasaran saham. You ada melabur pasaran saham? Ada. So, apa saham bagus mau beli? Boleh bagi tips tak? Tanya dia. Oh, tak adalah kata, ini tahun ketara bagus lah sebab bla bla bla. Jadi, jadi you percayalah dengan tahun tu, which is sekarang ni tak bagus. Dia pun macam, alamak, you got me lah Captain. Yelah, walaupun kata tak percaya, tapi dalam diri tu masih ada sikit-sikit lah Captain. Dia kata macam tu. Walaupun dia kata dah tak percaya, tapi sikit-sikit tu ada lagi. Jadi bila nak berlabur saham tu, dia masih ikut kira haiwan dalam tahun tu membawa keuntungan ke kerugian ke, something like that lah kiranya ya. Jadi masih ada, meskipun mulut mereka mencakap, meskipun mulut mereka berkata sudah tidak ada. Okay, maaf, bateri pula habis. Jadi tuan-tuan dan puan, bila seseorang itu mendakwa apa yang asalnya merupakan perayaan keagamaan ataupun perayaan memiliki unsur syirik, unsur kurafat, kononnya sekarang dah tak ada. Ia hanyalah perayaan kebudayaan, perayaan cultural festival. Kena semak dulu. Sebab kadang-kadang mulut saya sebut, tapi dalam hati mereka bagaimana? Kadang-kadang dalam majlis itu 100 orang,
50 orang masih berdasarkan kepercayaan khurafat tu. Yang lagi 50 tu yang sekadar suka-suka. Okey. Jadi tidaklah semudah untuk dikatakan bahawa nilai-nilai agama, nilai-nilai syirik, nilai-nilai khurafat telah pun hilang, kerana mungkin saja masih ada. Jadi yang lebih selamat ialah tidak perlu kita menghadirinya, tidak perlu kita menyaksikannya, dan tidak perlu kita turut serta menari ke apa dalam perayaan-perayaan tersebut. Okey, baik. Kemudiannya ada juga yang berkata umat Islam sekarang ni akidah dah kuat dah. Takkanlah dengan menonton, menghadiri majlis-majlis kaum musyrikin ini boleh tergugat akidah. Kita jawab balik. Disebabkan oleh akidah umat Islam sekarang ni yang sudah bagus, alhamdulillah sudah bagus. Disebab akidah yang bagus inilah, disebab akidah yang kukuh inilah kita tidak menghadirinya. Sebab kerana akidah yang kukuh inilah kita ingin menjadi ibadur rahman. Dan antara ciri-ciri ibadur rahman ialah tidak menyaksikan az-zur dan juga meninggalkan perkara-perkara lagha. Kalau lagha pun ditinggalkan, apatah lagi perkara az-zur, sudah tentu lebih pasti, lebih bersungguh-sungguh kita meninggalkannya. Jadi betul akidah umat Islam sudah bagus? Ya, betul. Kerana akidah yang bagus inilah kita tak mahu turut serta dalam majlis-majlis az-zur, seperti majlis-majlis perayaan kaum musyrikin, ya. Okey, antara pandangan lain pula, ada yang berkata pemerintah dah kata boleh, patut buat. Janganlah menentang pemerintah. Okey. Pemerintah kata boleh untuk mereka yang hendak menyambutnya. Kita umat Islam tak payah sibuk sama nak menyambut. Okey, macam pemerintah di Selangor berkata boleh diteruskan dengan sambutan ini. Ia adalah untuk pelabur-pelabur Jepun yang beroperasi di Selangor. Di kilang-kilang, antara yang utama ialah kilang Panasonic. Ada Panasonic besar di Selangor kan, buat aircon, peti sejuk apa semua. Ada Sharp di sini, ada kilang itu, kilang ini. Bahkan macam saya guna Sony ni. Sony earbuds kan, dengar kuliah-kuliah YouTube. Yang ini pun Malaysia. Tapi saya tak tahulah kilang ni di Selangor ke di negeri mana ke. Jadi apabila dikatakan go ahead, dibolehkan sambutan Bon Odori, ia adalah untuk mereka yang mahu menyambutnya daripada kalangan orang Jepun dan juga daripada kalangan mereka yang bukan Islam. Kita umat Islam tak payah nak sibuk sama. Okey, jangan pula faham apabila pemerintah kata boleh diteruskan, oh kita pun nak kena pergi, kita tak. Ini untuk mereka yang hendak menyambutnya, bukanlah untuk kita. Baik. Kemudian bagaimana pula jika dipaksa? Saya harap ini tidak berlaku, tetapi dibimbangi ada syarikat Jepun, ada kilang Jepun yang memaksa para pekerjanya, stafnya untuk turut serta dalam perayaan ini. Kita harap ia tidak berlaku, tetapi jika dipaksa, cuba bersuara that it is against our religion, we like to work for your company but we cannot attend this particular celebration because it is against our religion. Kalau ada persatuan pekerja-pekerja Muslim, lagi bagus. Tetapi jika terpaksa juga, sila rujuk ayat 106 surah An-Nahl. Ayat 106 surah An-Nahl lebih kurang yang bermaksud jika kita ni dipaksa ke arah kekafiran, dipaksa dengan kekufuran, tetapi hati kita tetap tenang dengan keimanan, itu tidaklah dikira bersalah. Maknanya dalam kes ini kita dipaksa untuk turut serta dengan Bon Odori ni, sama ada menyaksikan ke turut menari bersama ke, tetapi hati dalam suasana tidak bersetuju dengannya, hati dalam suasana tetap berpegang teguh dengan keimanan. Moga-moga Allah mengampunkan kita. Yang salah tu turut serta, happy sendiri, yang volunteer hendak menari sama, sendiri yang volunteer nak joget-joget, senyum-senyum bersama tu, itu yang salah. Itu pun tidak serta-merta kita nak hukum salah, kerana mungkin mereka yang turut serta menyertainya tidak tahu pandangan Islam tentang perkara ini, ya, pandangan Islam tentang perkara ini. Baik, kemudian saya juga mendapat soalan yang agak menarik. Bagaimana pula menghadiri majlis perkahwinan kaum bukan Islam? Okey, tentang majlis perkahwinan mereka, sefaham saya lazimnya mereka bahagi dua. Satu adalah seremoni di temple, seremoni majlis pernikahan, kalau boleh sebut pernikahan juga.
Pernikahan mereka di kuil, di temple, di gereja. Kemudian berasingan mereka buat majlis reception, yakni kenduri. Di dewan ke, di hotel ke, kita selalunya dijemput untuk reception. Kalau dijemput di kuil mereka apa, tak payah hadir. Kalau dijemput reception tu, itu kita boleh hadir. Itu pun sebelum hadir, tanya dulu pastikan tidak ada arak yang dihidangkan. Jika ada arak, kita tidak turut serta kerana arak termasuk juga zur. Sebagaimana yang saya baca tadi ya, salah satu penafsiran tentang az-zur itu ialah minum arak ataupun majlis di mana dihidangkan arak itu. Okey, jadi mereka yang menjemput kita, mereka yang bukan Islam yang menjemput kita, tetamu Muslim, mereka juga patut memahami perkara ini. Jika mereka tidak boleh menghormati pegangan kita dalam perkara ini, tak perlu kita nak menghormati mereka dengan memenuhi jemputan mereka. Saya sendiri Alhamdulillah pernah mendapat jemputan di mana yang menjemput tu sendiri, non-Muslim, awal-awal dia dah bagi tahu, no liquor will be served. Until, ni malam lah, from 8 PM to 10 PM, no liquor will be served. Liquor will only be served after 10 PM. Maknanya, tetamu-tetamu yang Muslim boleh balik lah. Balik tahun ke-10 tu. Macam cara macam tu bagus. Okey? Baik. Bagaimana pula tentang perayaan kaum musyrikin, tetapi bagi seorang yang telah convert, maksudnya saya katakan si anak telah pun memeluk Islam, tapi bagaimana pula sikap dia terhadap perayaan, katakan Deepawali, atau jika dia ibu bapanya Kristian, perayaan Christmas ke apa ke. Okey, jika mereka terpaksa menghadirinya kerana itu mereka pandang sebagai salah satu jalan, salah satu rangka untuk berdakwah. Kerana saya faham kebanyakan Muslim revert yang saya jumpa semuanya berharap ahli keluarga mereka juga dapat memeluk Islam. Jika mereka telah pun memisahkan diri daripada ahli keluarga mereka, sangatlah tipis harapan ahli keluarga mereka itu akan memeluk Islam. Jadi mereka tetap berhubungan, tetap menghadiri majlis itu dengan hati yang tidak setuju dengan majlis itu, tetapi mereka menghadirinya atas harapan ia dapat menjadi salah satu cara untuk mereka berdakwah kepada ahli keluarga mereka untuk memeluk Islam. Itu bagi saya juga tidak mengapa. Okey, ini bagi mereka yang revert. Yang lain-lain tu tak ada kaitan, tak payahlah. Okey. Alright. Jadi ini beberapa persoalan lanjut tentang menghadiri perayaan-perayaan kaum musyrikin ya. Jadi tuan-tuan dan puan, itu yang saya nak sampaikan. Jadi jemput rujuk kepada surah Az-Zumar ayat surah Al-Furqan ayat ke-72, di mana ciri-ciri, saya ulangi ya sebagai kesimpulan sebelum menutup, ciri-ciri ibadur Rahman ialah mereka ni tidak menyaksikan az-zur. Kalau menyaksikan pun tidak, apatah lagi untuk menghadirinya, apatah lagi untuk turut serta. Az-zur ini dari sudut bahasa ialah kepalsuan, falsehood, dan antara kepalsuan itu ialah perayaan-perayaan kaum musyrikin. Maka tak perlu hadir dan tak perlu menyaksikannya. Dan ciri ibadur Rahman ni juga ialah mereka tidak akan merancang untuk menghadiri, menyaksikan sesuatu yang lagha, sesuatu yang sia-sia. Dan kalau mereka secara tak sengaja bertemu, mereka akan meneruskan perjalanan untuk membersihkan diri mereka agar dapat menjaga kemuliaan agama mereka, kemuliaan iman mereka. Ini kalau yang lagha. Kalau az-zur, yang ini kepalsuan, sudah tentu lagilah mereka tidak akan merancang untuk menyaksinya, sudah tentulah mereka tidak akan merancang untuk menghadirinya. Kalaupun secara tak sengaja bertemu, mereka lagi laju berjalan meninggalkannya ya. Dan ini merujuk kepada antaranya ialah majlis-majlis ataupun perayaan-perayaan kaum musyrikin. Dan antara beberapa persoalan yang lazim dikatakan ialah bagaimana jika itu dari sudut sejarah, itu dari sudut 600 tahun yang lalu ia disambut kerana kepercayaan syirik, kepercayaan kurafat. Sekarang ni dah tak ada, dah menjadi perayaan cultural, budaya. Tidak semestinya ya. Sebab di kalangan 100, 200, 300 orang yang merayakannya, akan ada juga yang tetap merayakannya berdasarkan keyakinan, berdasarkan kepercayaan yang syirik dan juga kurafat tersebut.
Sebahagian sahaja yang mungkin meraihkannya kerana semata-mata kerana budaya. Jadi dalam hal ini Nabi SAW pernah berpesan, yang jelas itu, yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Di antara kedua-duanya ada perkara-perkara yang sama-samar. Sesiapa yang memelihara dirinya daripada perkara yang sama-samar, maka dia memelihara agamanya dan maruahnya. Sesiapa yang menjerumuskan dirinya dalam perkara yang sama-samar, maka dia menjerumuskan dirinya kepada sesuatu yang haram. Tidakkah anda perhatikan penggembala yang membawa kambingnya meragut rumput berhampiran kawasan larangan? Lambat laun kambing itu masuk juga ke kawasan larangan itu. Jadi sekarang ni tak jelas sambutan tu kerana kepercayaan syirik ke kerana budaya. Jadi tak jelas. Tak apa, tinggalkan saja. Tak perlu untuk menghadirinya, tak perlu untuk menyaksikannya, apatah lagi untuk turut serta dalam majlis tersebut. Baik, ini merujuk kepada Bon Odori mahupun kepada majlis-majlis ataupun perayaan-perayaan kaum musyrikin. Moga-moga dapat membantu dalam persoalan ini, ya. Baik Bon Odori mahupun perayaan-perayaan kaum musyrikin yang lain. Ia adalah azur yang kita yang ingin menjadi ibadur rahman akan berusaha untuk menjauhinya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.